Ada satu buku yang pelajar ni kena membaca 50 kali setiap ayat. Dan kebanyakan mak tahfiz di Selangor atau di Malaysia menggunakan teknik Deobandi. Deobandi ni adalah daripada India. Juga sama, dia ada hafazan baru dan hafazan lama. Hanya dia menggunakan istilah dia lain sikit, dia panggil sabak. Setelah 40 tahun beroperasi, mendidik dan melahirkan generasi Al-Quran, hari ini Ma'had Hafiz dikemudi oleh seorang pendakwah terkenal iaitu Ustaz Hafiz Hanifah. Dan akhirnya tahun 83, kalau tengok inilah keadaan pelajar kita. Pelbagai bangsa, kita ada Chinese, Indian. Lepas itu kalau tengok di sini, so kenapa ramainya tak pakai tudung ni India, China. Dan ramai juga yang memeluk Islam, ni dakwah kita lah. Ketika tu tahfiz kita buat part time waktu malam. Cabaran penubuhan awal Ma'had Hafiz tentulah ada. Yang awal untuk mengadakan kelas tahfiz Al-Quran pada waktu itu tidak mendapat sambutan daripada masyarakat. Jadi peringkat awal kami menerima pelajar-pelajar yang mengulang atau mengambil SPM untuk kali kedua dan seterusnya lah. Kita mempunyai single pelajar STPM teramai di Selangor waktu tu. Memang ramailah pelajar kita ni kalau tengok di sini. Dan ini adalah guru-guru kita dulu Thai lah, sebab lebih kepada Institut Hafiz nama dia. Kelas Sains, Arts dan Commercial. Tahfiz penuh masa. Tahfiz agama, ambil KBD, kita ada kurikulum bersepadu dini, tahfiz, lepas tu ada sains, perniagaan, kita ada tahfiz sukan, kita ada tahfiz kulinari, kita ada tahfiz pertanian dan ada tahfiz komputer. Dan juga kita dianugerahkan sebagai Most Trusted Islamic Institute pada tahun 2023 tahun lepas. Ustaz Nazmi antara guru terawal yang berkhidmat di Ma'had Hafiz. Beliau telah berkhidmat selama 27 tahun di sini. Antara mengapa beliau berkhidmat dalam tempoh yang lama di sini adalah beliau ingin melihat lebih ramai generasi Al-Quran yang lahir sebagai hufaz profesional. Sekarang sebagai pensyarah College Hafiz di Pusat Pendidikan Hafiz ini, alhamdulillah saya mengambil bahagian ataupun mengambil bahagian untuk meneruskan perjuangan yang diharap-harapkan diidamkan oleh Tuan Pengarah sebagai pensyarah dan juga pentasmik kepada pelajar ini. Dan saya juga mengajar bahagian Al-Quran, qiraat dan juga ilmu tajwid. Pelajar kita Muhammad Najwan yang akan membaca beberapa ayat yang saya akan tebuk daripada beliau, bermula daripada ayat juzuk yang pertama sehingga juzuk yang ke-30. Muhammad Najwan, sudah sedia? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sila baca dan teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Kadang-kadang tu adalah macam dugaan-dugaan sikit. Macam ada hari tu kita rasa semangat nak hantar banyak. So ada hari tu macam kita biasa ada macam semangat tu naik turun kan. Macam ada hari tu semangat tu naik, ada hari tu macam semangat tu kurang sikit lah.
Jadi hafalan pun kurang juga. Menurut alumni Ma'had Qiraat Mesir ini, terdapat beberapa kaedah hafazan yang akan dilalui oleh setiap pelajar di sini sebelum berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kaedah mengulang sangat penting agar hafazan yang lama dan yang baru tidak mudah hilang. Kita wajibkan pelajar itu untuk menebuk ataupun guru akan menilai balik, menanya soalan-soalan yang dalam kawasan dalam sekitar satu juzuk, ya, jadi soal 5 soalan ke 3 soalan dan sebagainya. Jadi mereka itu dapat menambahkan lagi keyakinan mereka bila dah hafal, dah diuji, dibuat ujian dan sebagainya. Mereka akan mengingat kembali ayat-ayat Quran dan sebagainya. Dia tidak akan lupalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Muhammad Najwan, antara pelajar yang telah melalui ujian hafazan dengan jayanya dalam program syahadah. Dalam tempoh saya menguasai Al-Quran tu dalam tempoh 3 tahun lah. Mengambil masa 3 tahun. Jadi di Negeri Selangor kita selaraskan di bawah Persatuan Tahfiz Negeri Selangor, kita ada satu unit Lajnah Isbat dan Syahadah Pitas. Dan mereka akan dinilai dengan 10 juzuk. Ini sijil dia. Sijil ni cukup dikagumi lah kalau lulus yang ini. Jadi pelajar-pelajar di Ma'had kami pun melalui proses yang sama. Jadi bukan saja dinilai di Ma'had, kita nilai di luar ni ada 10 guru akan menilai pelajar ni. Dia yang bercita-cita ingin menjadi penceramah untuk menggerakkan ummah agar mencintai ilmu agama dan membuat kebajikan sesama ummah. Ini adalah syahadah tahfiz Al-Quran kita, yang mana dipanggil syahadah ni, dia kena membaca hafazan selama sehari habis 30 juzuk, sama ada 2 hari habis 30 juzuk, ataupun paling lama 3 hari untuk habis 30 juzuk, makna sehari 10 juzuk. Jadi dalam hafazan ini, mereka tidak boleh salah 10 ataupun ke-15. Kita tengok keadaan. Salah ni salah lupa. Dia daripada 6,236 ayat ni ada 330,000 perkataan. Daripada 330,000 perkataan dia tak boleh salah 10. Salah kena ulang semula balik. Al-Syahid Hassan Al-Banna berkata, Al-Quran Al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap, merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Ingatlah, Allah SWT juga ingatkan pada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat darjat seseorang itu apabila dia beriman dan juga dia mempunyai ilmu pengetahuan. Saya menyimak bacaan macam Najwan, saya masih menyimak bacaan dia sekali tasmid setengah juzuk atau 1 juzuk setiap masa untuk dia mendapatkan sanad Al-Quran. Ini yang paling tinggi. Yang saya tunjukkan tadi ni, yang paling tinggi sekali sanad Quran. Saya tasmid daripada guru saya, guru saya tasmid daripada guru-guru sampailah 4 orang sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Mas'ud, yang mana mereka tasmid dengan Rasulullah, Rasulullah tasmid dengan malaikat Jibril dari Ruh Mahfuz dari Allah Ta'ala. Termaktub dalam kita punya sanad Al-Quran itu. Macam saya ni, kalau dari Mesir, sanad saya sehingga ke-32. Melihat kepada refleksi ayat 9 surah Al-Hijr,
Muhammad Najwan ingin menjadi salah seorang ahli ibadat yang dapat mendekatkan diri dan memelihara Al-Quran dan bergelar sebagai Al-Hafiz. Saya nak minta ustaz lah macam tips-tips macam nak buatkan hafazan atau macam cara kita nak istiqomah dengan Alhamdulillah. Baik, Najwan pertama sekali ikhlas dengan niat. Sebab ada kadang-kadang kita ni kan hafal pelajar tahfiz ni dia menghafal kerana dia nak jadi imam, dia dikenali orang ramai. Ini bahaya. Mana niat kerana kemasyhuran. Biar kita tidak dikenali di dunia tapi kita dikenali oleh penduduk langit nanti di akhirat. Allah, itu lebih hebat. Jadi Najwan alhamdulillah kalau tengok sekarang ni masih dalam suasana tahfiz kan, menghafal Quran, bangun pagi. Jadi suasana tu perlu dikekalkan. Kalau niat kita ikhlas, kena dikekalkan bila Najwan habis belajar nanti sambung keluar negara ke mana, kena dikekalkan momentum tu. Itu yang pertama. Keduanya, murajah hafazan ni kena diteruskan. Bukan saja dengan guru, bukan saja dengan kawan sendiri, tetapi di dalam solat. Paling bagus dalam solat. Ngulang 1 juzuk sehari paling kurang dalam solat. Baca 1 juzuk. Kalau boleh kawan semak. Kalau okey, mana kita terus jalan je. Sebab bila kita dalam solat, kita akan lebih bersungguh-sungguh. Jadi sebab kita bukan semain-main. Kalau kita duduk ni, kadang-kadang telefon berbunyi, kita terangkat telefon kan. Tapi tengah sembahyang, telefon ke apa berlaku ke dunia ni, kita tak tahu. Kita fokus. Terutama macam sunat lah. Hang jadi imam pula, ngulang 1 juzuk, makmum terkejut. Kampung kan. Jadi itu antara. Dan terakhir sekali ketiga ni, bacaan Najwan kena terus perbaiki. Cuba Najwan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ustaz nak dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Ustaz dulu, pengalaman Ustaz belajar dulu dengan Ustaz Nazmi, dengan banyaklah, termasuklah Ustaz pernah tasmik dengan imam-imam di Masjid Nabawi, Syekh Dr. Imad Hafiz. Di Masjid Nabawi ni ketika tu Syekh ni dia baca A'udzubillahi, Ustaz bacaan A'udzu, dia tepuk. Dia suruh kita cari kesalahan sendiri. Waktu tu Ustaz pun pening. Kenapa? Sebab bila kita betulkan bacaan, jangan ada banyak guna lagu. Jadi Najwan bacaan tadi bagus dah. Tapi Najwan tadi banyak menggunakan mulut. Dia Najwan banyak 50 Ustaz dengar. Bukan 70 30. Hidung 30% atau 20 ke 30. Mulut ni paling banyak 70 ke 80. Sebenarnya bacaan yang tepat adalah 60 40. Jadi jangan terlalu buka. Najwan tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih mulut. Sekarang ni kita nak lebihkan hidung sikit. Naikkan dia 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sedikit, maknanya mulut ni tak terlalu buka. Macam persediaan saya, biasanya saya akan memilih juzuk yang macam bagi saya susah lah juzuk tu. Saya akan ulang juzuk yang saya rasa susah-susah, ambil part-part yang susah. Bagi saya macam itulah cara saya untuk mengulang. Di dalam salah satu dasar pendidikan tahfiz negara di bawah JAKIN adalah menitik beratkan tentang pendaftaran dan keselamatan. Sebab kita tahu institusi tahfiz ni, alhamdulillah di Selangor kita sudah ada 403 ma'had yang telah dapat didaftarkan dengan Jabatan Agama Islam Selangor, dan ada lagi dalam 100 sekolah dalam proses dalam pendaftaran. Bukan saja perlukan kepada kelulusan ataupun sokongan daripada bomba, daripada Jabatan Kesihatan, begitu juga daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Dan salah satunya untuk membantu keselamatannya adalah CCTV. Okey, alhamdulillah kalau tengok ini adalah untuk CCTV penuh keseluruhan. Jadi memantau keseluruhan lah maksud sama. Kalau ini adalah laluan-laluan penting lah, luar-luar sekolah, laluan-laluan pintu masuk, pintu luar, orang luar lalu. Jadi kita boleh nampak lah. Ini lebih ke tempat surau kita, surau, dewan makan, bilik guru, pejabat, kantin. Ini dekat kawasan ni lah. Okey, yang ini kita boleh tengok kawasan asrama. Ada kawasan asrama. Jadi ini adalah dom-dom lah para pelajar.
Jadi kena bersih. Ini mana bersih lah ni. Maknanya kita ada setiap hari ada markah diambil untuk kebersihan. Syahman antara pelajar yang mengambil tahfiz sains. Saya di sini saya mengambil kos aliran sains tahfiz. Sains tahfiz di sini kami belajar subjek sains seperti bio, kimia, fizik dan ilmu. Selain itu kami juga menerapkan subjek-subjek tahfiz seperti tahfiz lain seperti aliran tahfiz, subjek Quran Sunnah, Syariah Islamiyah dan menghafal 30 juzuk. Dia merupakan anak ketujuh. Merasakan doa dari ibunya adalah kunci kejayaan untuk dia menghabiskan pengajian. Bercita-cita menjadi juruterbang setelah habis pengajiannya. Saya juga bercita-cita untuk menjadi pilot yang hafiz Al-Quran. Ya, oh, dah habis dah mengulang? Dah habis dah murojaah ke? Oh, dah. Dah, Alhamdulillah. Oh, tadi? Solat tahajud malam tu jangan tinggal. Ya? Ulang kaji pelajaran, jangan lupa. Lepas tu hafalan tu wajib buat juga. Alhamdulillah, cabaran memang ada pada anak-anak apabila mereka menghafal Al-Quran. Contoh Syahman Pakir, ya, mereka nak mengimbangkan antara hafazan, kemudian nak mengimbangkan antara akademik, ya, dan juga pelajaran agamanya tu memang ada, ya, tetap ada cabaran. Mereka nak mengingat hafalan mereka yang lama, ya, dan mereka kena dalam masa yang sama kena belajar untuk akademik kan. Sentiasa memberi dorongan pada anak-anak apabila nampak anak-anak dia rasa macam ada turun dia punya semangat dia dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa memberi semangat pada anak-anak. Menurut Ustaz Hafiz, Ma'had Hafiz akan terus mengorak langkah dalam melahirkan generasi Al-Quran profesional dengan jumlah yang lebih banyak. Pelajar yang telah khatam, yang telah syahada dan lafaz 30 juzuk, kita akan menghadiahkan kepada mereka nadi tahfiz, iaitulah sebanyak 6,236 ayat. Kalau tengok daripada surah Fatihah di sini, kan, dia ada ayat dia 7, surah Fatihah Baqarah ada 281 sehinggalah surah An-Nas ada 5 di sini. Jadi kita akan hadiahkan, ini adalah macam laporan hafazan mereka. Yang ujian-ujian lah, yang syahadat isbat lah, tapi yang ini untuk kita berikan sebagai satu motivasi lah pada dia. Legasi ayah Ustaz Hafiz ini akan diteruskan untuk terus menyebar dakwah Islam di seluruh dunia.
ada madrasah Ibnu Umar, ada madrasah Ibnu Abbas di Mekah, Ibnu Umar di Madinah, ya, ada madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah di Iraq, ya, ada madrasah Abdullah bin Amr bin Al-As di Mesir. Maka di situlah bertebarannya ahli Al-Quran yang mana mereka mempelajari Al-Quran daripada sahabat-sahabat Nabi dan terus diwarisi sehingga tercetusnya madrasah-madrasah yang cukup besar yang mewarisi legasi wahyu Allah yang menjadi petunjuk masyarakat dunia ini sehingga hari ini melalui proses talaki yang diwarisi zaman demi zaman semenjak daripada zaman Nabi SAW berpindah pada para sahabat, para tabi'in sehinggalah pada zaman kini. Dan tradisi itu masih dijaga, masih berkekalan, tidak ada perubahan sedikit pun. Apa yang kita terima Al-Quran daripada zaman Nabi, itulah yang diterima oleh Nabi daripada Malaikat Jibril. Kemudian diturunkan pada para sahabat sampai